Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan lecturer saya dalam bidang lingkungan. Hari ini saya akan menceritakan tentang kemalangan yang berlaku akibat kegagalan tanah. Nama saya Muhammad Afiq Ramli Abdillah, IC 190278. Apakah kejadian itu? Apakah kesannya? Saya memilih kejadian tanah runtuh. Tanah runtuh merupakan salah satu tragedi yang berkaitan dengan pergerosaran tanah yang boleh menyebabkan kematian. Tanah runtuh juga merupakan kejadian geologi yang termasuk sebagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan jalan cerung dan aliran sampah cetek. Faktor bagaimana kejadian ini boleh berlaku? Bagi pada tiga faktor. Faktor pertama, faktor bentuk muka bumi dan geologi. Faktor muka bumi dan geologi sangat signifikan dengan proses kejadian tanah runtuh. Ini terbukti dengan kenyataan Roberts 1981 yang menyatakan dalam proses kejadian tanah runtuh yang berlaku dengan serta-merta dikaitkan dengan bentuk rupa bumi kawasan tersebut serta struktur geologi yang membentuk rupa bumi kawasan berkenaan. Yang kedua, kejadian hujan lebat. Kejadian hujan lebat dalam keterusan juga boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, khususnya kawasan tanah tinggi yang sensitif. Hal ini terjadi kerana berlaku proses hakisan yang besar di samping proses mengisap partikel yang tinggi. Ketiga, faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang sangat signifikan dengan kejadian tanah runtuh. Boleh dikatakan semua pengkaji tentang kejadian tanah runtuh setuju bahawa faktor manusia yang dikaitkan dengan pembangunan mempunyai signifikan terhadap gangguan kestabilan cerun. Cara menentukan kaedah tanah dan sifatnya. Yang pertama, struktur tanah. Tanah terdiri daripada zarah yang berlainan saiz. Tekstur tanah merujuk kepada ukuran zarah-zarah yang membentuk tanah dan bergantung kepada banyaknya pasir, lumpur dan partikel saiz tanah liat dan bahan organik dalam tanah. Tanah berpasir terasa kasar ketika digosokkan di antara jari anda. Terasa halus sedikit seperti tepung. Bilangan besar tanah liat melipit dan boleh dibentuk. Yang kedua, struktur tanah. Struktur tanah menyerahkan zarah pasir, kelodak dan tanah liat disatukan. Bahan organik, tumbuh dan haiwan yang reput dan organisma tanah seperti cacing tanah dan bakteria mempengaruhi struktur tanah. Tanah liat, bahan organik dan bahan yang dikeluarkan oleh organisma tanah mengikut zarah-zarah tanah bersama untuk membentuk agregat. Struktur tanah penting untuk pertumbuhan tanaman. Mengatur pergerakan udara dan air, mempengaruhi perkembangan akar dan mempengaruhi ketersediaan nutrien. Tanah berkualiti baik, mudah rapuh dan mempunyai agregat halus sehingga tanah mudah pecah jika anda memerasnya. Struktur tanah yang lemah mempunyai gumpalan kasar, sangat tegas atau sama sekali tidak mempunyai struktur. Cara memperbaiki keadaan tanah. Memperbaiki nutrisi tanah. Ada 3 nutrisi yang sangat penting dalam berkebun. Pertama, nitrogen yang memujang pertumbuhan batang dan daun. Kedua, fosfor untuk akar, buah dan biji. Tiga, kalium untuk menjaga daya tahan tanaman terhadap penyakit dan kesihatannya secara keseluruhan. Kedua, memperbaiki struktur tanah. Para ilmuwan tanah membagi partikel membentuk tanah menjadi 3 kategori. Bahagian terbesar adalah partikel pasir, berikut adalah lanau. Partikel tanah yang lebih kecil daripada pasir halus tetapi lebih besar daripada lampung. Dan bahagian partikel yang paling sedikit adalah tanah liat. Terima kasih.